Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Baiklah semua, sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulakan video pada kali ini, saya ingin tanya kamu satu soalan yang agak tajam. Agak-agak kamu, betulkah atau tidak Barisan Nasional ada peluang mau sapu semua kursi dalam pilihan raya negeri Sabah nanti? Atau adakah ini sekadar satu lagi naratif politik untuk tutup isu dalaman dan skandal yang sedang bergolak? Baiklah, jangan kemana-mana sebab kita ingin bongkar kenyataan terbaru Datuk Seri Zahid Hamidi dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa politik panas yang telah berlaku sebelum ini di Sabah. Percayalah, bila kita kaitkan semua titik-titik ini, akan timbul persoalan yang lebih besar tentang hala tuju sebenar Barisan Nasional dan juga lanskap politik Sabah menjelang PRN ke-17. Baru-baru ini dalam satu sidang media yang diadakan di Kota Kinabalu pada 24 Jun, pengerusi Barisan Nasional yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa Barisan Nasional menyasarkan untuk menang semua kerusi yang akan ditandingi di dalam PRN Sabah yang akan datang. Walaupun nada beliau berseloroh ketika menyebutnya, tetapi mesejnya jelas. Barisan Nasional mahu kembali menjadi kuasa dominan di Sabah. Zahid Hamidi berkata, kalau boleh, kita ingin menang semua kursi yang kita tandingi. Nah, pendek kata, Barisan Nasional ingin masuk PRN dengan semangat all in. Zahid juga menyentuh tentang isu pembagian kursi dan rundingan dengan parti-parti lain. Katanya, semua ini masih dalam proses perbincangan dan tiada sebarang pintu yang ditutup rapat ataupun dibuka sepenuhnya buat masa ini. Semuanya bergantung kepada masa yang sesuai. Namun begitu, menurut beliau, rundingan dan perbincangan yang sedang dijalankan setakat ini adalah positif dan membuahkan hasil. Menariknya, Zahid menyatakan bahwa pendekatan yang diambil oleh Barisan Nasional adalah untuk mempunyai lebih ramai kawan berbanding musuh. Ini adalah satu kenyataan yang agak simbolik. Seolah-olah memberi isyarat bahwa Barisan Nasional kini sedang cuba menyusun strategi untuk menyatukan kekuatan dengan pihak-pihak yang sebelum ini dianggap sebagai pesaing, termasuklah parti-parti tempatan Sabah yang semakin kuat pengaruhnya. Dan apabila ditanya sama ada Barisan Nasional akan bertanding secara solo di dalam PRN ke-17 nanti, Zahid menegaskan bahwa BN akan bertanding di bawah panji Barisan Nasional. Tetapi tetap terbuka untuk bekerja sama dengan mana-mana parti ataupun gabungan lain. Ini menunjukkan bahwa BN mungkin tidak mampu bergerak secara sendirian dan memerlukan jaringan kerjasama yang kukuh untuk meningkatkan peluang kemenangan, terutamanya di Sabah yang terkenal dengan lanskap politiknya yang sangatlah cair dan berubah-ubah. Tapi inilah bagian yang makin hangat sekarang. Zahid ditanya sama ada ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi akan diberi peluang untuk bertanding semula selepas beliau digantung keahlian parti. Untuk pengetahuan semua, Datuk Andi merupakan ahli parlimen Kelabakan dan merupakan antara dua pemimpin Barisan Nasional yang digantung kerana menentang keputusan parti untuk menarik balik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor pada Januari 2023. Ini merupakan detik yang mencetuskan krisis dalam GRS apabila berlaku perpecahan antara pemimpin UMNO Sabah dengan kerajaan negeri. Lebih panas lagi, Datuk Andi dikatakan turut terpalit dalam skandal rasuah melibatkan proyek perlombongan di Sabah. Skandal ini telah menimbulkan kemarahan ramai karena ia berlaku ketika rakyat Sabah masih berdepan dengan masalah asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air yang tidak menentu. Jadi apabila nama beliau dikaitkan dengan isu rasuah dan kini disebut-sebut bakal dicalonkan semula, timbul persoalan yang besar. Adakah Barisan Nasional serius tentang integriti calon mereka? Kalau kita ingat balik,
Krisis politik Sabah pada Januari 2023 adalah detik penting yang mengubah banyak lanskap politik di negeri ini. Ketika itu, UMNO Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Bung Mokhtar Aradin menarik balik sokongan terhadap HJJ, kononnya atas dasar prinsip dan juga integriti. Tetapi akhirnya berlaku perpecahan di dalam UMNO sendiri. Beberapa pemimpin UMNO Sabah termasuklah Datuk Andi menolak keputusan itu dan kekal menyokong HJJ sebagai ketua menteri. Akibatnya, mereka digantung. Situasi ini menimbulkan tanda tanya. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Sabah sekarang? Adakah Zahid masih mempunyai kawalan penuh terhadap UMNO Sabah? Atau adakah kepimpinan UMNO Sabah kini terpaksa tunduk kepada realiti politik tempatan yang semakin kompleks, terutamanya dengan kemunculan parti-parti tempatan seperti Gagasan Rakyat, Warisan, dan juga Kekuatan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh HJJ. Tambahan pula, Zahid kata yang BN ini akan kekal terbuka untuk bekerja sama dengan mana-mana pihak. Tetapi bukankah itu seolah-olah mengesahkan bahwa BN kini tidak cukup kuat untuk bergerak solo di Sabah? Kalau kita lihat dari sudut sejarah, Barisan Nasional pernah menguasai Sabah dengan begitu kuat. Tetapi selepas sahaja PRU 14 yang lalu, kekuatan itu merosot dengan teruk. Dan kini mereka seolah-olah sedang mencari rakan politik yang boleh menjadi lifeline untuk mengembalikan pengaruh lama. Jadi persoalannya sekarang, apakah Barisan Nasional benar-benar bersedia untuk bertanding dalam PRN Sabah dengan keyakinan untuk menang semua kursi? Ataupun ini sekadar retorik politik untuk menutup kegoyahan dalaman mereka sendiri? Dan bagaimana pula dengan calon-calon yang terpalit dengan isu rasuah? Adakah mereka akan diberi peluang semula demi kepentingan politik? Nah, jadi apakah pendapat Anda? Adakah Zahid sedang bermain strategi politik tinggi untuk memastikan Barisan Nasional kembali relevan di Sabah? Atau ini semua cumalah wayang politik menjelang PRN yang akan datang? Jangan lupa juga bahwa rakyat Sabah kini semakin matang dan mereka sudah muak dengan permainan politik yang tidak berkesudahan. Dengan rekod masalah pembangunan yang masih gagal diselesaikan, adakah rakyat Sabah akan terus memberi kepercayaan kepada pemain politik lama? Itulah yang kita perlu pikirkan bersama. Satu perkara yang pasti, PRN Sabah kali ini bukanlah sekadar perlawanan biasa. Ia adalah ujian sebenar sama ada kuasa politik tradisional seperti Barisan Nasional masih ada tempat di hati pengundi Sabah, ataupun kita akan saksikan gelombang baru kuasa politik tempatan mengambil alih pentas utama. Kalau kamu rasa ada yang pelik ataupun mencurigakan dengan semua perkembangan ini, tinggalkan komen kamu di bawah. Kita bincang sama-sama. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe ke channel ini untuk terus bersama kita bongkar politik Sabah dan juga Malaysia yang penuh drama dan persoalan yang tidak terjawab. Sampai kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Jangan lupa semua, dalam politik yang tersirat selalunya lebih penting dari yang tersurat. Sekian saja dari saya di Currents VMY. Kita jumpa lagi dan ingat, jangan telan bulat-bulat apa yang diberitahu. Kita kena pikir, kita kena soal, dan semestinya kita kena bongkar. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, dan sekian saja. Terima kasih.